Peperangan bukan sahaja membunuh manusia dengan bom, ia turut membunuh harapan bahwa masih ada ruang untuk kita di dunia ini. Di bawah cahaya lampu pendar fluor yang putih dan dingin di Balai Ketibaan Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur 2 KLIA 2, Mariam berdiri sambil mendakap erat anak bongsunya. Sebelah tangannya lagi menggenggam beg pakaian usang, manakala dua orang lagi anaknya berpaut kemas pada hujung bajunya. Seolah-olah jika terlepas walau sesaat, mereka akan terpisah buat selamanya. Dia baru sahaja membawa anak-anaknya lari daripada kancah perang, lari dari rumah yang musnah, dari malam-malam yang dipenuhi bunyi letupan, dari kehidupan yang tidak akan pernah sama lagi. Tetapi Malaysia bukanlah destinasi impiannya. Ia hanyalah pintu terakhir yang masih belum tertutup rapat di hadapan seorang ibu dan 3 orang anaknya. Di kota yang bahasanya tidak difahami, tanpa saudara mara, tanpa sesiapa untuk menyambut, dan dengan wang yang hampir habis di saku, hanya satu soalan yang menikam paling dalam, bukan di mana mereka akan tidur malam ini, tetapi adakah dunia ini masih punya hati untuk insan sepertinya dan anak-anaknya? Apabila pintu kaca otomatik KLIA 2 terbuka, udara panas dan lembab Kuala Lumpur terus menerpa wajah Mariam. Ia begitu berbeza dengan udara sejuk di dalam bangunan terminal sehingga dia hampir tidak bersedia. Bau asap kendaraan bercampur dengan aroma makanan dari gerai-gerai kecil di luar, serta bunyi enjin yang berderu tanpa henti, membuatkan dunia di hadapannya kelihatan hidup dan menakutkan pada masa yang sama. Kota ini masih berjaga, walaupun malam sudah begitu larut. Lampu-lampu dari papan tanda dalam tulisan Rumi berkelip-kelip di atas kepala. Deretan teksi berbaris panjang menunggu penumpang. Ada pemandu yang bersandar pada kereta, ada yang menunduk melihat telepon bimbit, dan ada yang melambai-lambai memanggil pelanggan dengan pantas. Seolah-olah malam ini, bagi semua orang, kehidupan berjalan seperti biasa. Hanya dia yang terasa seperti tercabut dari dunia asalnya, dan kini berdiri di sebuah tempat yang langsung tidak dikenali. Anak perempuannya yang tengah merapatkan lagi tubuh ke sisi ibunya, mata kecilnya meliar memerhati kereta, orang ramai, dan tulisan yang tidak mampu dibacanya, sebelum mendongak dan bertanya perlahan, "Mak, kat sini nanti orang jerit suruh kita lari lagi tak?" Soalan itu membuatkan Mariam terdiam seketika. Dia tidak lagi mendengar bunyi letupan, tetapi di dalam hatinya terasa seperti ada sesuatu yang retak dalam senyap. Seorang kanak-kanak tidak sepatutnya begitu akrab dengan larian menyelamatkan diri. Tidak sepatutnya mengukur keselamatan dari nada suara orang di sekeliling. Dan tidak sepatutnya bertanya dengan penuh waspada sama ada malam ini mereka perlu bersembunyi lagi. Namun Mariam tetap mengusap lembut rambut anaknya dan menjawab dengan nada yang cuba dikuatkan. "Tak sayang, malam ni kita cari tempat tidur. Lepas tu kita boleh rehat." Dia sendiri tidak pasti sejauh mana kebenaran kata-katanya itu. Tetapi sebagai seorang ibu, dia tidak berhak membiarkan anak-anaknya melihat ketakutan dalam dirinya yang sama besarnya. Anak lelakinya yang sulung cuba menegakkan badan. Dia mengambil sebuah beg kecil untuk dibawa sendiri, walaupun lengannya masih menggeletar kerana keletihan. Dia tidak berkata apa-apa, tetapi raut wajahnya yang matang sebelum usia itu membuatkan hati Mariam lebih pedih. Peperangan bukan sahaja merampas rumah atau masa depan. Ia merampas zaman kanak-kanak dari anak-anaknya sedikit demi sedikit tanpa dia mampu berbuat apa-apa. Anak yang paling kecil masih tidur lena di bahunya. Tubuhnya terasa begitu ringan seolah-olah jasad kecil itu sudah kehabisan tenaga untuk berasa takut. Di dalam beg tangannya, baki wang tunai yang ada jauh lebih sedikit daripada apa yang cuba diyakinkannya pada diri sendiri sepanjang perjalanan. Beberapa dokumen penting masih tidak lengkap. Salinan paspor yang dibantu uruskan oleh seseorang di kamp pelarian sementara di Iran dahulu pun tidak pasti boleh digunakan. Bahasa Inggris yang dihafalnya berulang kali setiap malam hanyalah beberapa ayat pendek untuk meminta pertolongan atau bertanya arah. Bagi orang lain, Malaysia mungkin sekadar destinasi percutian tambang murah, tetapi baginya, ia adalah sekeping tanah di mana dia mempertaruhkan nyawa ketiga-tiga anaknya tanpa sebarang jaminan bahwa keputusannya kali ini akan membawa mereka ke tempat yang benar-benar selamat. Dia mengeluarkan sekeping kertas kecil yang renyuk dengan kesan lipatan. Di atasnya, tertulis nama sebuah rumah tumpangan murah di kawasan Sepang, ditulis dengan tulisan tangan seorang wanita, baik hati yang ditemuinya sekejap semasa melarikan diri. Wanita itu pernah berpesan, kalau sampai ke sana, sekurang-kurangnya mungkin ada bumbung untuk malam pertama. Perkataan mungkin itu terus menghantui fikiran Mariam. Dia tidak berani bermimpi lebih jauh dari itu. Sekeping tilam nipis, sebuah kipas, dan pintu yang boleh dikunci dari dalam, itulah seluruh harapannya untuk malam ini. Barisan teksi bergerak perlahan. Mariam menunduk,
mendakap anaknya lebih erat sambil cuba memimpin dua lagi anaknya agar tidak terlepas dari genggaman. Dia dapat merasakan beberapa pasang mata memandangnya dengan curiga. Ada yang hanya memandang lalu seolah-olah tiada apa yang aneh. Dan ada juga yang kelihatan terlalu letih bekerja shift malam. Tiada tenaga lagi untuk peduli akan apa-apa selain kerja di hadapan mereka. Dia tidak menyalahkan sesiapa. Sepanjang pelariannya, dia belajar bahwa sikap tidak peduli dunia ini sama lazimnya dengan belas kasihan. Cuma, pada malam seperti ini, dia amat memerlukan yang kedua. Apabila tiba gilirannya, seorang pemandu teksi separuh umur mengangkat muka dan memandangnya perlahan-lahan. Dia tidak terus bertanya, tidak tergesa-gesa, tidak juga menunjukkan riak muka rimas, seperti seseorang yang baru hendak pulang, tetapi terpaksa mengambil satu lagi perjalanan yang menyusahkan. Matanya hanya memandang dari anak kecil yang tidur di bahu Maryam, hinggalah ke tangan-tangan kecil yang mencengkam kemas baju ibu mereka. Maryam segera menghulurkan kepingan kertas itu dan berkata dalam bahasa Inggris yang tersekat-sekat, "Please, this address." Lelaki itu mengambil dan membacanya. Dahinya berkerut sedikit, seakan-akan cuba mengingati jalan. Sebelum mengangguk perlahan, dia keluar dari kereta dan membantu mengangkat beg ke dalam but. Perbuatannya begitu bersahaja sehingga Maryam tidak tahu apa yang harus dirasakannya. Dia tidak berasa lega sepenuhnya, tetapi sedikit ketegangan di tubuhnya reda apabila melihat lelaki di hadapannya sekurang-kurangnya tidak membuatnya perlu segera bersedia untuk mempertahankan diri. Dua orang anaknya masuk ke dalam kereta dahulu, barulah Maryam memangku anak bongsunya dan duduk di kerusi belakang. Kereta itu berbau pewangi pandan yang lembut, bercampur dengan bau lama sebuah kendaraan yang lasak. Di papan pemuka, dia melihat seutas tasbih kecil tergantung berhampiran cermin pandang belakang dan sebuah replika Ka'bah mini diletakkan di sebelah meter kelajuan. Itu adalah perincian kecil yang tidak difahaminya sepenuhnya, tetapi ia membuatkannya terasa kereta ini benar-benar milik seseorang, milik kehidupan seorang insan biasa, bukan sekadar kendaraan tanpa nama yang lalu lalang. Kereta itu perlahan-lahan bergerak keluar dari lapangan terbang. Kuala Lumpur pada waktu malam menayangkan dirinya melalui cahaya lampu yang mengalir di cermin tingkap. Kedai serbaneka masih terang benderang, papan tanda gerai makan di tepi jalan masih menyala. Beberapa kumpulan orang sedang duduk makan mie atau nasi, seolah-olah malam ini hanyalah satu lagi malam yang biasa. Maryam memandang pemandangan itu dengan satu perasaan aneh. Dia bukan cemburu, bukan juga merasa terasing semata-mata, tetapi dia merasa seolah-olah sedang melihat ke dalam sebuah kehidupan yang pernah dimilikinya suatu ketika dahulu. Kehidupan yang punya jadwal, punya makan malam, punya keletihan yang normal, dan punya hari esok yang tidak perlu ditakuti dengan sama ada bunyi pertama yang akan didengar adalah bunyi letupan atau jeritan seseorang. Di dalam kereta, tiada siapa yang banyak bercakap. Anak perempuannya mula mengantuk tetapi masih belum berani terlelap. Matanya silih berganti memandang keluar tingkap dan ke cermin pandang belakang, seolah-olah masih perlu berwaspada. Anak lelakinya pula duduk diam, memeluk beg kecilnya di atas riba. Maryam tahu anaknya sedang cuba untuk tidak menjadi beban, dan itu lebih menyakitkan hatinya. Kanak-kanak tidak sepatutnya belajar cara untuk tidak menjadi beban secepat ini. Pemandu itu sesekali melihat cermin pandang belakang, bukan renungan yang kurang ajar, tetapi pandangan seseorang yang sedar bahwa penumpangnya membawa sesuatu yang lebih berat daripada sekadar beg pakaian. Maryam menggenggam beg tangannya erat. Di dalamnya, ada sisa-sisa kehidupan lamanya, beberapa keping gambar keluarga, dokumen, kertas catatan nomor telepon, dan sebentuk cincin yang tidak dijualnya sebagai barang terakhir. Bukan kerana ia berharga, tetapi kerana dia belum bersedia untuk menerima hakikat bahwa sesuatu telah benar-benar berakhir. Di luar tingkap, kota masih bercahaya, tetapi di dalam hatinya hanya ada fikiran yang sama berulang-ulang. Malam ini, cukuplah sekadar dapat sebuah bilik. Cukuplah anak-anak dapat tidur tanpa kesejukan, tanpa kelaparan, dan tanpa perlu mendengar suara orang menghalau. Kereta itu keluar dari jalan besar dan memasuki laluan yang semakin sunyi. Lampu jalan semakin jarang, papan tanda kedai semakin berkurangan, dan bangunan-bangunan kelihatan lebih lama dan rendah. Maryam tidak tahu bagaimana rupa tempat penginapan yang ditujunya. Dia hanya tahu bahwa harapan untuk malam ini begitu rapuh, terlalu rapuh sehinggakan dia tidak berani menyentuhnya. Kerana jika ia pecah sekali lagi, dia tidak pasti berapa lama lagi dia mampu untuk terus berdiri. Dan ketika tayar kereta terus berputar dalam kegelapan kota besar itu, dia langsung tidak menyadari bahwa dalam beberapa menit lagi,
Kehidupannya dan ketiga-tiga anaknya akan diuji dengan lebih hebat berbanding apa yang telah mereka lalui. Taksi itu perlahan-lahan membelok masuk ke sebuah lorong sempit yang jauh lebih sunyi daripada jalan utama. Cahaya dari tiang lampu lama menerangi jalan yang retak dan bertakung air hujan, bangunan rumah kedai yang usang, dan rendah berbaris di kedua-dua belah. Ada yang tertutup rapat, ada yang masih memancarkan cahaya televisi dari sebalik langsir yang pudar warnanya. Apabila kereta berhenti di hadapan sebuah bangunan kusam dengan papan tanda neon bilik sewa yang berkelip tidak sekata, Maryam menarik nafas dalam-dalam. Dia cuba mengumpul sisa-sisa kekuatan yang masih ada. Ini mungkin bukan tempat yang baik. Mungkin sempit, mungkin panas, mungkin hanya ada katil keras dan selimut lama. Tetapi untuk malam ini, ia mungkin segala-galanya yang dia perlukan. Dia tidak lagi mahukan keselesaan. Dia tidak mengharapkan bilik yang cantik atau privasi. Satu-satunya yang dia inginkan ialah pintu yang boleh dikunci dari dalam, dan 4 dinding yang boleh melindunginya dari dunia luar untuk beberapa jam, agar anak-anaknya dapat tidur tanpa menggigil ketakutan. Pemandu taksi itu turun dahulu, seperti tadi. Dia membuka bat dan menurunkan beg dalam diam, kemudian memandang Maryam yang sedang mendukung anak bongsunya turun dari kereta, sambil memimpin 2 lagi anaknya masuk ke dalam bangunan. Lobi itu lebih kecil daripada yang disangkanya. Hanya ada sebuah kaunter kayu lama, sebuah kipas dinding, dan kalender bercetak gambar masjid yang tergantung di sebelah almari kunci. Cahaya lampu Kalimantan yang putih membuatkan segalanya kelihatan pudar dan lesu, seolah-olah sudah lama digunakan. Seorang lelaki pertengahan umur yang duduk di belakang kaunter mengangkat muka, memandang keluarga di hadapannya dengan sedikit hairan, sebelum matanya tertumpu pada anak kecil dalam dakapan Maryam. Maryam meletakkan kertas yang tertera nama tempat itu di atas kaunter, dan cuba menyusun ayat bahasa Inggris yang telah dilatihnya. Room, 1 night, 4 children. Dia bercakap perlahan-lahan, menuding ke arah setiap anaknya, seolah-olah mahu menjelaskan bahwa permintaannya tidak keterlaluan, hanya tempat tidur untuk 3 orang kanak-kanak untuk malam ini sahaja. Lelaki di belakang kaunter itu meneliti dokumen yang dihulurkannya satu persatu. Wajahnya tidak keras, tidak jijik, tidak juga marah, tetapi semakin sopan sikapnya, semakin Maryam berasa sejuk, kerana dia dapat melihat lelaki itu tidak bersedia menerima keluarganya. Dia bertanya tentang paspor asal, salinan pendaftaran, wang deposit, dan bayaran sewa pendahuluan. Dia hanya boleh bertutur beberapa patah perkataan Inggris, sama seperti Maryam, yang hanya faham sebahagian. Tetapi perkataan penting yang jelas kedengaran ialah deposit, original copy, dan cannot. Maryam tergesa-gesa mencari di dalam bagnya, menghulurkan setiap helaian dokumen yang ada. Dia menjelaskan dengan tersekat-sekat bahwa dia baru tiba, tidak mempunyai banyak wang tunai tetapi akan membayar sebanyak yang dia mampu. Dia berkata anak-anaknya terlalu letih, dan dia hanya memohon untuk malam ini sahaja. Esok, dia akan mencari jalan lain, tetapi semakin dia mencuba, suaranya semakin bergetar. Lelaki di kaunter itu mendengar dengan serba salah. Dia membuat panggilan telepon kepada seseorang, bercakap dalam bahasa Melayu dengan pantas, sebelum berpaling dan menggelengkan kepalanya perlahan. Dia tidak menghalau dengan kasar, tidak juga menunjukkan sikap biadab. Dia hanya memberitahu dengan nada serba salah, bahwa dia tidak boleh menerima mereka jika dokumen tidak lengkap dan wang deposit tidak mencukupi. Mungkin dia takut akan masalah yang mungkin timbul. Mungkin dia hanya mengikut peraturan. Mungkin dalam dunia seorang pekerja malam yang menjaga perniagaan kecil, belas kasihan sahaja tidak cukup untuk mengatasi risiko. Tetapi bagi Maryam, semua alasan itu tidak mengubah apa-apa. Hakikatnya ialah malam ini, dia dan anak-anaknya tiada tempat untuk tidur. Dia berdiri di situ untuk beberapa saat, otaknya seakan enggan menerima apa yang baru berlaku. Anak perempuannya mula mencengkam bajunya lebih erat apabila dapat merasakan ketegangan suasana. Anak lelakinya pula memandang silih berganti wajah kedua-dua orang dewasa itu. Dia tidak faham setiap perkataan, tetapi dia cukup faham maksudnya. Anak yang paling kecil mula merengek dalam dakapannya, mungkin kerana bahang dan rasa tidak selesa. Maryam cuba menelan kepahitan di kerongkongnya. Dia mengutip semula kertas dan dokumennya satu persatu dengan perlahan, seolah-olah jika dia melakukan segalanya dengan lambat, realiti juga akan menjadi lambat. Apabila dia melangkah keluar dari lobi kembali ke kegelapan malam, kakinya terasa begitu berat. Bunyi motosikal yang melintasi simpang lorong kedengaran sayup-sayup, bau minyak gorengan dari gerai yang sedang berkemas masih terasa di udara, tetapi segalanya di sekelilingnya terasa kabur. Pemandu teksi itu, yang masih berdiri berhampiran keretanya,
terus berpaling sebaik sahaja melihat riak wajah Maryam. Dia tidak perlu bertanya untuk tahu jawabannya, tetapi dia tetap berjalan mendekat dan bertanya perlahan, "What happened?" Maryam cuba menahan suaranya daripada pecah. "They say, no room, no passport copy, no deposit." Dia menyebut setiap perkataan seolah-olah ia terlalu berat untuk diangkat dari dadanya. Wajahnya bukan lagi wajah orang yang merayu atau meminta simpati. Ia adalah wajah seseorang yang telah melalui terlalu banyak ketakutan sehingga tidak lagi mempunyai tenaga untuk berasa kecewa sepenuhnya. Dia perlahan-lahan duduk di atas simen, di sebelah beg pakaiannya, tidak lagi peduli jika tempat itu kotor. Anak kecilnya mula menangis perlahan kerana lapar dan letih. Anak perempuannya juga mula bergenang air mata, tetapi cuba menahannya. Mungkin kerana telah belajar bahawa menangis tidak selalunya memperbaiki keadaan. Maryam membuka bagnya dan mengeluarkan bungkusan terakhir biskut kering yang tinggal. Biskut itu sudah hancur. Dia menuang serpihan biskut itu ke tapak tangannya dan membahagikannya kepada setiap anak dengan cermat. Tiada siapa yang berebut, tiada siapa yang merungut tidak cukup. Tiada siapa yang bertanya mengapa hanya ini yang ada. Ketiga-tiga mereka menerimanya dalam diam. Seperti kanak-kanak yang terpaksa matang lebih cepat kerana dipaksa oleh keadaan. Pemandangan itu membuatkan pemandu teksi itu terdiam kaku. Dia melihat tangan seorang ibu yang membahagikan serpihan makanan, seolah-olah sedang membahagikan sisa-sisa hidupnya agar anak-anaknya dapat bertahan untuk malam ini. Dan dalam kesunyian itu, sesuatu di dalam hatinya tersentuh lebih kuat daripada yang disangkanya. Dia bukan seorang yang suka mencampuri urusan penumpang. Dia hanyalah seorang yang mencari rezeki, menghantar orang dari satu tempat ke tempat lain, menerima bayaran, dan selesai. Tetapi malam ini, segalanya tidak semudah itu. Dia melihat jam tangannya. Hampir tengah malam. Jika dia meninggalkan ibu dan anak-anak ini di sini, kemana mereka akan pergi? Adakah dia sanggup membiarkan seorang wanita mendukung anak kecil berjalan mencari bilik sewa lain pada waktu sebegini? Atau membiarkannya duduk menjaga beg di tepi jalan sehingga pagi? Atau bolehkah dia benar-benar berpura-pura tidak nampak dan terus memandu pulang seperti malam-malam lain? Soalan-soalan itu datang satu persatu, dan tiada satu pun yang membuatnya berasa tenang. Satu imbasan dari masa lalu tiba-tiba muncul. Satu malam beberapa tahun dahulu, istrinya pernah mendukung anak mereka yang sakit tenat, berdiri di hadapan wat kecemasan dengan riak wajah yang sama. Wajah seseorang yang cuba tabah kerana tiada siapa lagi untuk diharapkan, tetapi di dalamnya sedang hancur sedikit demi sedikit. Perasaan buntu seorang bapa itu tidak pernah dilupakannya, dan mungkin kerana itulah dia tidak sanggup lagi hanya berdiri melihat Maryam. Maryam akhirnya mengangkat muka. Dia cuba mengumpul sisa tenaga terakhirnya untuk bertanya apa yang masih boleh ditanya. "Can you take us another cheap place?" Soalan itu tidak mengandungi banyak harapan. Ia soalan dari seseorang yang tahu dia tiada pilihan, tetapi masih perlu terus mencuba kerana anak-anaknya ada di sisi. Pemandu teksi itu diam lebih lama kali ini. Dia memandang jalan yang gelap di hujung lorong, memandang bangunan usang yang lampunya hampir semua telah padam, memandang 3 orang kanak-kanak yang berlindung di sisi ibu mereka, seperti anak-anak burung yang tidak tahu kemana lagi hendak lari. Akhirnya, dia berpaling semula dan berkata perlahan-lahan dalam bahasa Inggris yang mudah, sambil menggunakan isyarat tangan agar lebih difahami. "Tonight, you and children, come my home first." Kata-kata itu membuatkan Maryam tergamam. Matanya serta merta dipenuhi rasa waspada. Dunia yang telah dilaluinya mengajarnya bahawa mempercayai orang yang salah boleh meragut segalanya. Dia merenung wajah lelaki itu, bukan kerana tidak faham, tetapi kerana terlalu faham betapa beratnya tawaran seperti ini. Lelaki itu segera mengangkat tangannya sedikit, seolah-olah memberitahu agar tidak takut. Dia mengeluarkan telefon bimbitnya dan menunjukkan beberapa keping gambar. Gambar sebuah rumah teres setingkat yang sederhana. Gambar seorang wanita sebaya dengannya yang tersenyum di sebelah dapur. Gambar sebuah keluarga di hadapan sebuah gerai kecil di pasar pagi. "My wife," katanya sambil menyuding. "My family, safe, just sleep tonight." Maryam melihat gambar-gambar itu lebih lama daripada yang sepatutnya. Dia melihatnya kerana sedang menimbang antara risiko dan keputusasaan. Melihatnya kerana dia tidak berhak membawa anak-anaknya ke dalam bahaya sekali lagi, tetapi dia juga tidak mempunyai kekuatan untuk membiarkan mereka duduk di tepi jalan sehingga pagi. Anak lelakinya mendongak memandang ibunya. Matanya tidak mendesak, tetapi jelas menunjukkan bahawa dia terlalu letih untuk bertahan lebih lama. Anak perempuannya mula menggigil kerana mengantuk dan takut. Anak yang paling kecil pula separa sedar dalam dakapan ibunya, tubuhnya hampir kehabisan tenaga. Akhirnya,
Maryam memejamkan matanya seketika, seolah-olah sedang berdoa dalam diam kepada Tuhan yang dia sendiri tidak pasti sama ada sedang mendengar atau tidak. Kemudian, dia mengangguk, begitu perlahan sehingga hampir tidak kelihatan. "Only tonight," katanya dengan suara yang hampir tidak kedengaran. Pemandu teksi itu terus mengangguk, "Only tonight." Tetapi pada hakikatnya, kedua-dua mereka belum tahu bahwa keputusan singkat di hadapan bangunan usang di lorong sunyi itu akan menjadi permulaan kepada sebuah kisah yang jauh lebih besar daripada sekadar mencari tempat tidur untuk satu malam. Dan kadangkala, arah hidup kita berubah bukan kerana peristiwa besar, tetapi kerana pada saat yang paling gelap, ada seorang insan biasa yang memilih untuk tidak berpaling daripada penderitaan kita. Teksi itu bergerak keluar dari lorong usang itu perlahan-lahan, seolah-olah pemandunya sendiri tidak mau kesunyian di dalam kereta itu dipecahkan oleh kata-kata yang tidak perlu. Maryam duduk memeluk anak bongsunya lebih erat. Anak perempuannya menyandarkan kepala di bahu ibunya, terlalu mengantuk untuk dilawan. Anak lelakinya pula masih cuba menahan matanya daripada terpejam, walaupun kelopak matanya terasa begitu berat. Di luar tingkap, Kuala Lumpur pada waktu larut malam masih belum tidur sepenuhnya. Beberapa kedai serbaneka masih terang, papan tanda gerai mi di tepi jalan masih memancarkan cahaya merah samar. Penunggang motosikal penghantar barang melintas dari semasa ke semasa. Kota ini seolah-olah terus bergerak mengikut rentaknya sendiri, tanpa menyadari bahawa di dalam sebuah teksi, jantung seorang ibu sedang berdegup kencang dengan ketakutan dan harapan pada masa yang sama. Kata-kata "ikut saya balik rumah dulu" masih terngiang-ngiang di kepalanya. Ia satu tawaran yang lembut, tetapi bagi seseorang yang telah melalui peperangan, melarikan diri, melepasi pusat pemeriksaan dan renungan orang yang tidak dikenali, kelembutan bukanlah sesuatu yang mudah diterima lagi. Dia memandang cermin pandang belakang dari semasa ke semasa, melihat mata pemandu yang tenang memegang stereng. Tangannya kelihatan seperti tangan seorang pekerja keras, bukan tangan orang yang berkuasa atau yang merancang sesuatu yang rumit. Tetapi Maryam masih belum berani melepaskan kewaspadaannya sepenuhnya. Dunia yang baru ditinggalkannya telah mengajar pelajaran yang terlalu pahit untuk dilupakan. Kereta itu membelok keluar dari jalan utama, memasuki kawasan perumahan yang semakin sunyi. Tiang-tiang lampu berbaris di tepi jalan yang sempit. Rumah-rumah kelihatan lebih rapat. Ada yang rumah batu setingkat, ada yang mempunyai binaan tambahan zinc, dan ada yang masih memasang lampu kuning samar di anjung. Bunyi salakan anjing kedengaran dari hujung lorong sebelum senyap apabila kereta melintas. Bau nasi yang baru dimasak atau sisa lauk makan malam masih tercium di udara. Ia bau yang sangat biasa. Begitu biasa sehingga Maryam tidak percaya bahawa hanya dengan bau makanan dari rumah orang lain boleh membuatkan hatinya terasa pedih kerana ia mengingatkannya tentang kehidupan yang pernah ada sebelum segalanya hancur. Akhirnya, kereta itu berhenti di hadapan sebuah rumah. Ia sebuah rumah teras setingkat yang sederhana dengan pagar rendah, pintu jeriji besi yang catnya sudah pudar, dan beberapa pasu pokok bunga di tepi laluan masuk. Beberapa pasang selipar tersusun di hadapan pintu. Cahaya lampu dari dalam rumah menembusi langsir nipis, kelihatan lebih mesra daripada mana-mana cahaya yang dilihatnya sepanjang malam. Pemandu itu mematikan enjin dan berpaling ke belakang, berkata perlahan, "Rumah." Perkataan pendek itu sangat ringkas, tetapi ia membuatkan Maryam merasa seolah-olah sedang berdiri di sempadan tipis antara terselamat dan kehancuran. Pintu rumah terbuka hampir serentak dengan pemandu itu turun dari kereta. Seorang wanita separuh umur keluar dan berdiri di muka pintu. Dia memakai baju teh biasa dan kain batik. Rambutnya diikat sanggul ala kadar, seolah-olah baru selesai mengemas dapur atau bersiap untuk tidur. Riak wajah pertamanya jelas menunjukkan rasa terkejut, terutamanya apabila melihat suaminya pulang bersama seorang wanita asing dan 3 orang anak dalam keadaan lesu pada waktu sebegini. Dia berkata sesuatu dalam bahasa Melayu dengan pantas. Nadanya tidak keras, tetapi penuh dengan soalan. Pemandu itu berjalan mendekatinya dan menerangkan secara ringkas. Wajahnya sedikit tegang seolah-olah cuba menceritakan semuanya secepat mungkin. Dia menuding ke arah Maryam, ke arah anak-anak, dan kemudian ke arah jalan besar yang baru mereka lalui. Isterinya berdiri mendengar tanpa menyampuk. Maryam berdiri kaku di sebelah kereta, memeluk anaknya erat. Dadanya terasa sesak. Dia bukan sahaja takut ditolak sekali lagi, tetapi takut harapan yang baru sahaja tumbuh akan dipadamkan semula di hadapannya. Anak perempuannya yang terlalu mengantuk untuk berdiri tegak, tersandar di sisi ibunya. Anak patung kain usang yang dipeluknya sepanjang perjalanan tergantung lemah di lengannya. Istri pemandu itu memandang kanak-kanak itu tanpa berkelip untuk seketika.
Pandangannya terhenti pada anak patung usang itu, pada pipi yang mempunyai kesan air mata kering, dan pada usaha kanak-kanak itu untuk tidak menangis walaupun jelas sekali sudah kehabisan tenaga. Perlahan-lahan, riak wajahnya berubah, dari keliru kepada lembut. Akhirnya, dia hanya berkata satu ayat kepada suaminya, sebelum berpaling ke arah Maryam dan anak-anaknya, sambil menggerakkan tubuhnya untuk membuka pintu dengan lebih luas. Masuklah dulu, kesian budak-budak tu dah tak larat. Walaupun Maryam tidak faham bahasa Melayu, nada suara itu tidak memerlukan terjemahan. Dia tahu serta-merta bahwa pintu ini telah dibuka untuk mereka. Dan saat itu, air mata yang ditahannya sepanjang malam hampir tumpah. Dia menundukkan kepalanya sedikit secara otomatik, seolah-olah tubuhnya tahu bagaimana untuk menunjukkan rasa terima kasih apabila kata-kata tidak mampu mengungkapkannya. Di dalam, rumah itu lebih kecil dari yang kelihatan dari luar. Ruang tamunya hanya ada sebuah kipas berdiri, sebuah meja kayu, almari lauk pauk yang lama, televisi kecil, dan sebuah rak kecil untuk Al-Quran di sudut bilik. Tetapi semuanya bersih, teratur, dan mempunyai suasana sebuah rumah yang sebenar. Ia bukan tempat yang indah, tidak mewah, dan tidak bersedia untuk tetamu yang tidak diundang, tetapi ia terasa begitu mesra sehingga hampir menyakitkan Maryam karena dia baru teringat betapa dia merindui sesuatu yang dipanggil rumah. Isteri pemandu itu terus berjalan ke dapur. Dia membuka periuk nasi, mengambil mangkuk, dan mencedok lauk yang masih berbaki dari makan malam. Dia memanaskannya semula dengan pantas. Bau nasi panas naik bersama bau telur dadar dan sup sayur cair yang mungkin dimasak petang tadi. Sementara itu, dia mengambil tuala bersih dan memberikannya kepada Maryam untuk anak-anaknya dan menarik kipas lebih dekat ke sekeping toto yang dibentangkannya di atas lantai. Suara dia dan suaminya berbual pendek kedengaran dari semasa ke semasa. Nampaknya mereka tidak lagi berbincang sama ada mahu membantu atau tidak, tetapi bagaimana untuk memastikan ibu dan anak-anak ini dapat berehat dengan selesa. Anak lelaki sulungnya duduk dengan kaku, sebelum memandang ibunya seolah-olah meminta kebenaran. Maryam mengangguk perlahan, barulah dia menerima semangkuk nasi dari tangan wanita tuan rumah itu dengan kedua-dua belah tangan penuh sopan. Anak perempuannya menerima makanannya dengan mata yang mula layu kerana mengantuk dan terharu. Anak bongsunya yang terjaga sepenuhnya kerana bau makanan, memanggil ibunya perlahan. Maryam segera mendukung dan menyuapnya nasi sedikit demi sedikit. Buat pertama kalinya sejak turun dari kapal terbang, tangannya tidak lagi begitu menggeletar. Di dalam bilik kecil yang sunyi ini, tiada siapa yang bertanya tentang agamanya. Tiada siapa yang bertanya dari pihak mana dia datang dalam peperangan itu. Tiada siapa yang bertanya mengapa dia berada di sini. Tiada soalan yang memaksanya untuk menceritakan kesakitannya serta merta untuk mendapatkan belas kasihan. Yang ada hanyalah makanan panas, air sejuk, dan layanan seperti ahli keluarga yang faham bahwa 3 orang kanak-kanak ini lapar, letih, dan perlu berehat sebelum perkara lain. Maryam melihat wanita tuan rumah itu sedang mengacau sup di dalam mangkuk agar sejuk sedikit sebelum memberikannya kepada anak kecilnya. Dia melihat jari jemari wanita itu menepuk perlahan belakang anaknya apabila melihat dia makan terlalu laju. Dan pada saat itu, hatinya terasa seperti disentuh oleh satu kelembutan yang telah dilupakannya kewujudannya sejak meninggalkan tanah air. Dia sentiasa berwaspada dengan setiap orang yang menghulurkan tangan kerana dia tidak berhak untuk membuat kesilapan. Tetapi di dalam rumah ini, seorang wanita yang tidak diketahuinya namanya pun sedang menjaga anaknya seolah-olah cucunya sendiri. "Thank you," Maryam akhirnya bersuara. Nadanya begitu perlahan sehingga hampir hilang ditelan bunyi kipas. Dia meletakkan tangannya di dada secara naluri. "Thank you so much." Isteri pemandu itu tersenyum nipis, seolah-olah memahami segalanya walaupun tidak fasih berbahasa Inggris. Dia mengangguk perlahan, kemudian menepuk bahunya sendiri dan menunjuk ke lantai. "Tidur. Jangan takut, malam ni tidur dulu." Walaupun tidak faham setiap perkataan, Maryam anehnya memahami maksudnya. Kerana kadang-kadang, kita tidak memerlukan bahasa yang sama untuk merasa selamat. Apa yang didengarinya lebih jelas daripada kata-kata ialah gerak-geri, rentak suara, dan hakikat bahawa tiada siapa yang tergesa-gesa, tiada siapa yang menghalau, dan tiada siapa yang membuatnya merasa seperti satu masalah. Selepas anak-anaknya kenyang, rasa mengantuk menguasai mereka, sehingga terlupa seketika akan ketakutan. Anak perempuannya masih memeluk anak patung kainnya, tetapi kali ini dia berbaring di atas toto tanpa mencari-cari pintu kecemasan terlebih dahulu seperti malam-malam sebelumnya.
Anak lelakinya coba mengucapkan terima kasih dalam bahasa Inggris 2 kali sebelum berbaring di sebelah adiknya, seolah-olah tubuhnya akhirnya menyerah kalah kepada keletihan. Anak yang paling kecil pula merapatkan diri kepada ibunya dan terus terlelap, seolah-olah jasad kecil itu hanya menunggu satu isyarat. Malam ini, tiada siapa yang akan menghalau kita lagi. Maryam tidak terus tidur. Dia duduk di sisi ketiga-tiga anaknya, memerhatikan wajah mereka yang perlahan-lahan menjadi tenang, hampir tidak percaya. Peperangan telah merampas banyak perkara daripadanya. Tetapi yang paling menyakitkan mungkin bukan rumah, bukan harta benda, bukan juga masa depan yang hancur. Tetapi hakikat bahwa dia pernah berfikir dunia ini mungkin tidak lagi mempunyai sudut yang cukup selamat untuk anak-anaknya tidur lena. Namun, malam ini, di dalam rumah sederhana milik sepasang suami istri rakyat Malaysia yang tidak dikenali, pemikiran itu mula dicabar buat pertama kalinya. Pemandu teksi dan istrinya tidak menunjukkan lagak seperti penyelamat. Mereka hanya mengemas mangkuk, mencuci pinggan, memadamkan beberapa lampu, dan menambah sebiji bantal lagi dalam diam. Seolah-olah semua ini adalah perkara biasa yang patut dilakukan apabila ada orang yang keletihan tiba di hadapan pintu rumah. Dan itulah yang membuatkan pertolongan kali ini lebih mendalam, kerana ia bukan simpati sesaat, tetapi ia adalah kemanusiaan yang ditunjukkan dengan cara yang paling sederhana. Maryam akhirnya merebahkan badannya di sebelah anak-anaknya. Matanya masih belum terpejam rapat, kerana kewaspadaan yang telah sebati dalam dirinya tidak mudah hilang. Tetapi sekurang-kurangnya malam ini, dia tidak perlu duduk berjaga di hadapan pintu hotel yang menolaknya. Tidak perlu mendengar bunyi tapak kaki orang asing yang mendekat. Tidak perlu berfikir di mana hendak menyembunyikan anak-anaknya jika sesuatu berlaku lagi. Malam ini, yang ada hanyalah bunyi kipas lama yang berputar, bau nasi suam yang masih samar di udara, dan nafas ketiga-tiga anaknya yang semakin teratur. Dan bagi seorang wanita yang telah melalui bunyi letupan yang tidak terkira, mungkin selamat itu tidaklah lebih hebat daripada ini. Ia mungkin hanyalah sebuah rumah kecil di kawasan perumahan yang sunyi di Malaysia. Dengan seorang wanita baik hati yang mencedokkan nasi, seorang lelaki biasa yang tidak sanggup memandu pergi, dan satu malam di mana dia tidak perlu lagi melarikan diri. Cahaya pagi menerobos masuk melalui celah langsir nipis, membentuk garisan lembut di atas lantai ruang tamu. Bunyi kicauan burung dari belakang rumah berselang-seli dengan bunyi motosikal yang mula lalu lalang di hadapan lorong. Bau nasi yang baru dimasak, dan aroma bawang putih goreng serta telur yang sedang dimasak di atas kuali memenuhi udara. Bagi rumah ini, ia mungkin hanyalah satu pagi yang biasa, seperti beribu pagi sebelumnya. Tetapi bagi Maryam dan 3 orang anaknya, ini adalah pagi pertama setelah sekian lama yang tiada bunyi siren, tiada jeritan, tiada gegaran dari mana-mana, dan tiada keperluan untuk membuka mata dengan soalan, adakah kita perlu lari lagi hari ini? Anak bongsunya yang pertama bergerak. Dia membuka mata perlahan-lahan, memandang sailing, kipas lama yang masih berputar, kemudian memandang ibunya dengan sedikit keliru, seolah-olah tubuhnya belum dapat mengingati di mana ia berada. Apabila dia melihat abang dan kakaknya tidur di sebelahnya, melihat Toto yang sama, dan dinding rumah yang bukan kanvas khemah, bukan kerusi lapangan terbang, bukan juga cermin kaca tempat perlindungan sementara, dia berkelip seketika sebelum bertanya perlahan, "Kita masih kat sini lagi ke?" Soalan itu sangat ringkas, tetapi ia membuatkan Maryam terpaksa mengetap bibir. Dia faham anaknya bukan sekadar bertanya di rumah mana mereka berada, tetapi bertanya, adakah kita masih selamat, adakah dunia belum menolak kita keluar lagi? Maryam mengusap pipi anaknya lembut dan menjawab perlahan, "Pagi ini kita tak perlu kemana-mana sayang." Dia tidak memberitahu apa yang akan berlaku seterusnya, kerana dia sendiri belum tahu. Tetapi untuk pagi ini, jawaban bahwa mereka tidak dihalau kemana-mana lagi sudah cukup berharga. Tidak lama kemudian, wanita tuan rumah itu keluar dari dapur dengan senyuman lembut. Dia membawa sebuah dulang kecil berisi cawan air dan beberapa helai tuala muka bersih, meletakkannya berhampiran anak-anak sebelum menggamit mereka dengan lembut untuk ke meja makan. Pagi itulah Maryam pertama kali mengetahui namanya dengan jelas apabila suaminya memanggil Aminah. Nama itu ringkas, lembut, dan sangat sepadan dengan nada suaranya. Aminah tidak banyak bertanya. Dia hanya menunjuk ke arah gayung di dalam bilik air kecil di belakang rumah, menghulurkan berus gigi baru yang baru dibuka dari bungkusan kepada setiap kanak-kanak, dan berpaling kepada Maryam, bercakap dalam bahasa Melayu yang perlahan bercampur isyarat sehingga cukup difahami. "Basuh muka, makan dulu, nanti baru fikir lain." Di atas meja ada bubur nasi panas, telur dadar yang dipotong kecil, pisang emas, dan beberapa kotak susu.
Sarapan ini bukanlah sesuatu yang istimewa, tetapi bagi 3 orang kanak-kanak yang telah melalui kelaparan dan ketidakpastian selama berhari-hari, ia seolah-olah satu janji bahwa dunia ini belum meninggalkan mereka sepenuhnya. Anak perempuannya duduk dengan sopan, tangannya masih memegang anak patung kainnya. Dia memandang mangkuk bubur di hadapannya dengan teragak-agak, sebelum memandang ibunya untuk meminta kebenaran sekali lagi. Maria mengangguk perlahan. Barulah kanak-kanak itu perlahan-lahan menyuap suapan pertama, dan beberapa saat kemudian, matanya mula melembut, seolah-olah tubuhnya baru benar-benar percaya bahwa ini bukan ilusi sementara. Anak lelakinya pula cuba mengucapkan terima kasih dalam bahasa Inggris dengan kesopanan yang matang sebelum usia. Dia duduk tegak, cuba untuk tidak menumpahkan apa-apa, tidak mengambil apa-apa yang tidak perlu. Sikap seperti itu membuatkan Aminah berpaling memandang suaminya seketika, seolah-olah dia juga dapat membaca bahwa kanak-kanak ini terpaksa matang terlalu cepat kerana dipaksa untuk tahu bahwa dunia ini tidak sentiasa lembut. Aminah perlahan-lahan menolak piring pisang lebih dekat kepadanya dan berkata perlahan, "Makan lagi nak, jangan segan." Walaupun budak itu tidak faham setiap perkataan, pandangan mata dan senyuman sudah cukup sebagai penterjemah. Selepas sarapan, suaminya, yang Maryam baru tahu bernama Ismail, pulang ke rumah dengan beberapa beg plastik. Dia baru sahaja ke pasar pagi berhampiran dan kedai serbaneka. Di dalamnya ada baju teh kanak-kanak, seluar pendek, selipar getah murah, sabun, syampu, tuala kecil dan sebungkus roti. Semua barangan itu kelihatan biasa dan tidak mahal, tetapi bagi Maryam, ia terlalu banyak untuk diterima. Dia segera menggelengkan kepala dan berkata, "No more too much, please, no more." Kebiasaannya sebagai pihak yang lemah telah mengajarnya untuk berhati-hati menerima apa sahaja. Dia takut menjadi beban, takut terhutang budi yang tidak akan mampu dibalas, dan takut semakin banyak yang diterima, semakin sakit apabila tiba masanya untuk pergi. Tetapi Aminah hanya tersenyum dan mengambil sehelai baju berwarna cerah, meletakkannya di badan anak perempuan Maryam. "Budak-budak kena ada baju salin," katanya ringkas. Kemudian, dia mengambil sepasang selipar kecil dan meletakkannya di hadapan anak kecil itu. Anak perempuan itu memandang selipar itu seketika sebelum cuba memakainya dengan kekok. Apabila mendapati ia muat, dia mendongak dan tersenyum buat pertama kalinya sejak tiba di Malaysia. Senyuman nipis itu sangat singkat, tetapi cukup terang untuk mengubah suasana di dalam rumah. Maryam yang melihatnya hampir terpaksa mengalihkan pandangan, kerana hanya dengan senyuman kecil anaknya itu, dia sedar bahawa belas kasihan orang yang tidak dikenali bukan sahaja memberikannya barangan, tetapi ia sedang perlahan-lahan mengembalikan zaman kanak-kanak kepada anak-anaknya. Sementara Aminah membawa anak-anak menukar pakaian dan menyikat rambut mereka, Ismail duduk di meja kayu dan mula membuat panggilan telefon, satu demi satu. Dia bercakap dalam bahasa Melayu, kadang-kadang cepat, kadang-kadang perlahan, diselangi dengan beberapa soalan dalam bahasa Inggris yang mudah. Maryam tidak faham sepenuhnya, tetapi dari nada suaranya, dia tahu Ismail tidak menelefon untuk menunjuk-nunjuk, tetapi sedang bersungguh-sungguh mencari jalan untuk membantu. Dia menelefon kawan lama semasa bekerja sebagai pemandu lori, menelefon kenalan yang pernah bekerja dengan sebuah NGO, menelefon seorang wanita yang mungkin boleh berbahasa Inggris untuk bertanya tentang dokumen dan tempat perlindungan sementara. Maryam hanya memerhatikannya dalam diam. Di dalam hatinya, satu perasaan aneh mula terbentuk. Ia bukan perasaan lega sepenuhnya kerana hidupnya masih belum stabil, tetapi ia juga bukan perasaan putus asa seperti semalam. Ia adalah perasaan seseorang yang mula sedar bahawa dia mungkin tidak perlu menanggung segalanya sendirian untuk satu hari lagi. Dia tidak pernah terfikir bahawa keajaiban itu datang dalam bentuk seorang lelaki separuh umur yang memakai baju teh biasa, duduk membuat panggilan telefon dari sebuah rumah teres setingkat di kawasan perumahan yang sunyi di Malaysia, untuk membantu sebuah keluarga asing yang baru ditemuinya semalam. Cerita itu tidak berhenti di situ. Apabila Ismail keluar ke simpang jalan untuk membeli barang tambahan, dia menceritakan serba sedikit kepada pemilik kedai runcit di situ. Tidak lama kemudian, komuniti di sekitar rumah itu mula tahu bahawa ada seorang ibu dan anak-anaknya dari negara bergolak sedang menumpang di rumah Ismail. Tiada kekecohan. Tiada siapa yang datang berkerumun seperti yang ditakuti Maryam. Sebaliknya, yang berlaku adalah pertolongan cara orang Malaysia biasa yang seolah-olah tahu apa yang perlu dilakukan tanpa banyak cakap. Makcik di kedai runcit menghantar beberapa kotak susu dan biskut untuk kanak-kanak. Seorang remaja di sebelah rumah meletakkan sebuah beg galas terpakai yang masih elok sambil berkata, "Untuk budak-budak pergi sekolah nanti,
Mana tahu. Seorang guru bersara di hujung lorong yang mempunyai beberapa buku cerita bahasa Inggris lama turut mengirimkannya. Peniaga sayur di pasar pagi pula menghantar sekarung beras kecil dan sepapan telur. Barangan itu tidak mahal dan tidak mengubah kehidupan serta-merta, tetapi ia mempunyai berat emosi yang luar biasa. Kerana setiap satu daripadanya seolah-olah memberitahu Maryam mesej yang sama tanpa perlu berkata-kata, "Kamu tidak bersendirian." Dia berdiri memandang meja yang perlahan-lahan dipenuhi barangan, susu, pakaian, sabun, tuala, buku, dan juga seekor anak patung beruang kecil dari anak perempuan jiran sebelah yang mengirimkannya dengan pesanan, "Bagi Kat adiktu, saya ada 2. Maryam menekuk mulutnya. Air mata mula mengalir sekali lagi. Tetapi kali ini, ia bukan air mata kehancuran seperti semalam. Ia adalah air mata seseorang yang baru menyadari bahwa kebaikan di dunia ini masih wujud. Apabila anak-anaknya selesai menukar pakaian, ketiga-tiga mereka kelihatan lebih ceria. Bukan kerana pakaian itu lebih elok, tetapi kerana mempunyai barangan sendiri yang bersih, mempunyai selipar untuk dipakai, mempunyai tuala untuk digunakan, membuatkan mereka mula merasa bahawa mereka bukan lagi sekadar pelarian yang menunggu ihsan sementara, tetapi mereka adalah kanak-kanak yang layak dijaga seperti kanak-kanak lain. Ismail masuk semula ke dalam rumah pada waktu tengah hari. Wajahnya kelihatan lebih serius, tetapi terselit sedikit berita baik. Dia memberitahu dalam bahasa Inggris yang terhad bahawa ada sebuah pusat bantuan untuk warga asing di Kuala Lumpur yang mungkin boleh membantu dengan urusan dokumen, tempat tinggal, dan penterjemah. Dia akan membawa mereka ke sana petang ini. Jika semuanya berjalan lancar, sekurang-kurangnya Maryam dan anak-anaknya akan mempunyai tempat tinggal sementara yang lebih terjamin daripada terus menumpang di rumahnya tanpa kepastian. Maryam merenung lelaki di hadapannya lama. Dia tidak tahu bagaimana untuk mengucapkan terima kasih secukupnya kerana apa yang telah dilakukan oleh Ismail dan isterinya sudah melebihi belas kasihan biasa. Ia sedang menjadi jambatan yang menghubungkan malam yang gelap gelita kepada pagi pertama, di mana dia berani membayangkan hari esok sekali lagi. Dan ketika anak perempuannya sedang duduk membuka buku cerita lama di atas lantai, anak lelakinya membantu mendukung adiknya melihat pokok bunga di hadapan rumah. Aminah sedang membungkus nasi untuk bekal dan Ismail bersiap untuk menghidupkan enjin taksinya sekali lagi. Tiada siapa yang mengucapkan kata-kata besar tentang kemanusiaan atau pengorbanan. Tetapi setiap perbuatan di dalam rumah kecil ini sedang membuktikan satu kebenaran yang lebih besar. Kadang-kadang, kehidupan baru tidak bermula dengan keajaiban dari langit, tetapi ia bermula dengan beberapa orang biasa di sebuah komuniti biasa yang memilih untuk tidak membiarkan penderitaan orang lain berlalu begitu sahaja di hadapan rumah mereka. Selepas mengemas barang-barang yang perlu ke dalam beg, rumah kecil Ismail terasa sedikit lebih sempit berbanding pagi tadi. Bukan kerana lebih ramai orang, tetapi kerana dalam masa kurang dari sehari, tempat ini telah menjadi lebih daripada sekadar tempat tumpangan sementara di hati Maryam. Ia adalah rumah pertama dalam beberapa bulan di mana dia tidak perlu sentiasa mendengar jika ada bunyi tapak kaki yang berbahaya mendekat. Tempat pertama di mana anak-anaknya tidur tanpa terkejut dengan bunyi hentakan dari dunia luar. Dan tempat pertama di negara asing di mana ada orang memandangnya dengan pandangan memahami, bukan pandangan yang menimbang-nimbang berapa banyak beban yang akan ditimbulkannya. Aminah menghulurkan sebuah beg kain kecil kepada Maryam. Di dalamnya ada bungkusan nasi, sebotol air, tuala muka, dan beberapa keping biskut untuk anak-anak. Dia tidak berkata panjang, hanya menyusun barang-barang itu dengan cermat, seolah-olah ini adalah perkara biasa yang dilakukan oleh ahli keluarga sebelum memulakan perjalanan. Maryam menerima beg itu dengan kedua-dua belah tangan dan menundukkan kepalanya sedikit. Perasaan di dadanya seperti seseorang yang akan meninggalkan satu-satunya tempat selamat yang baru ditemui. Tetapi dia juga tahu bahawa terus bergantung di sini bukanlah jawapannya. Dia perlu melangkah ke hadapan, ke tempat yang mungkin boleh memberikan masa depan yang lebih stabil untuk anak-anaknya berbanding tidur di atas toto di rumah orang baik hati. Walaupun hanya memikirkan untuk meninggalkan rumah ini, hatinya terasa sayu. Ismail membantu mengangkat barang ke dalam teksi, sama seperti semalam, tetapi suasananya sedikit berbeza. Anak-anaknya tidak lagi berpaut pada ibu mereka seerat dahulu. Anak lelakinya masuk ke dalam kereta dengan lebih biasa. Anak perempuannya memeluk anak patung beruang baru yang diberikan jiran, bukan lagi hanya anak patung kain usangnya. Anak yang paling kecil pula membiarkan Ismail memegang pintu kereta untuknya tanpa cepat-cepat mengelak seperti semalam. Perubahan-perubahan kecil ini hampir tidak kelihatan dengan mata kasar, tetapi bagi seorang ibu, Maryam melihatnya lebih jelas daripada sebarang kata-kata.
Belas kasihan selama satu malam mampu membuatkan kanak-kanak yang pernah percaya bahwa setiap tempat hanyalah persinggahan, mula merasa bahwa ada tempat di dunia ini yang tidak akan menghalau mereka serta-merta. Kereta itu perlahan-lahan bergerak keluar dari kawasan perumahan itu. Jalan raya pada waktu pagi mula sibuk. Ada penjual nasi lemak, penunggang motosikal, pelajar sekolah dalam pakaian seragam berjalan di kaki lima, dan penjual buah-buahan menolak troli melintasi simpang. Semuanya kelihatan begitu biasa sehingga hampir tidak bermakna bagi penduduk bandar. Tetapi bagi Maryam, pemandangan itu terasa pedih dengan cara yang lembut. Dia melihat dua orang pelajar ketawa di hadapan kedai serbaneka dan teringat akan perkara-perkara mudah yang telah dicuri oleh peperangan dari anak-anaknya. Kanak-kanak sepatutnya merungut tentang kerja sekolah, sepatutnya jatuh kerana berlari-lari, sepatutnya memilih snack di kedai, bukannya terpaksa menghafal laluan melarikan diri atau belajar cara untuk senyap apabila orang dewasa menunjukkan riak cemas. Dalam perjalanan ke pusat bantuan, anak lelakinya diam untuk seketika sebelum bertanya kepada Ismail dalam bahasa Inggris yang perlahan dari kerusi belakang, "Why you help us?" Soalan itu begitu terus terang sehingga membuatkan suasana di dalam kereta menjadi senyap seketika. Ia bukan soalan seorang kanak-kanak yang mahu berbual, tetapi soalan dari seorang insan kecil yang telah melihat sisi gelap dunia terlalu banyak untuk percaya bahwa orang asing akan membantu tanpa mengharapkan balasan. Ismail memandang cermin pandang belakang. Dia kelihatan seperti sedang mencari jawaban yang cukup mudah untuk difahami oleh seorang kanak-kanak, tetapi cukup jujur untuk tidak menipunya. Akhirnya, dia menjawab perlahan, "Because one day, maybe my family need help too." Dia tidak berkata dengan nada menasihati, tidak juga membuat dirinya kelihatan hebat. Jawaban itu begitu ringkas, tetapi ia mempunyai berat yang cukup untuk membuatkan Maryam berpaling memandang sisi wajah pemandu itu. Dia tidak tahu keseluruhan kisah hidup lelaki itu, tetapi ayat itu sahaja sudah cukup untuk memberitahu bahwa belas kasihan yang sejati selalunya datang bukan dari orang yang mempunyai banyak, tetapi dari orang yang cukup kenal akan kerapuhan hidup sehingga tidak mahu membiarkan orang lain menghadapinya sendirian. Anak lelakinya mengangguk perlahan sebelum memandang keluar tingkap semula. Dia tidak bertanya lagi, tetapi pandangan matanya yang sentiasa waspada itu kelihatan sedikit lembut, seolah-olah sebahagian dari dirinya telah menerima hakikat bahwa kadang-kadang orang asing tidak semestinya bermakna bahaya. Pusat bantuan yang dibawa oleh Ismail bukanlah sebuah bangunan besar. Ia terletak di sebuah bangunan rumah kedai 2 tingkat yang kelihatan sedikit usang. Di hadapannya tergantung papan tanda dalam bahasa Melayu dan Inggris. Terdapat sebuah meja penyambut tetamu berhampiran pintu, rak-rak dokumen, dan poster maklumat mengenai pelarian, pekerja asing, dan bantuan guaman ditampal di dinding. Semuanya kelihatan biasa, tidak menjanjikan keajaiban, tetapi Maryam merasa tempat ini mungkin salah satu tempat terpenting sejak dia melarikan diri. Kerana sekurang-kurangnya, ini adalah tempat di mana ada orang yang bekerja untuk menyusun semula kekusutan hidup yang telah hancur, bukan sekadar memujuk dan kemudian membiarkannya kembali menghadapi kegelapan sendirian. Seorang wanita muda yang fasih berbahasa Inggris keluar menyambut mereka. Dia memperkenalkan dirinya secara ringkas dan menjemput mereka duduk, sambil menghidangkan segelas air sejuk. Suaranya cukup lembut untuk membuatkan anak-anak tidak terlalu kaku. Kemudian dia mula bertanya maklumat satu persatu secara sistematik. Nama, negara asal, dokumen yang ada, bilangan anak, dan keperluan asas. Maryam mengeluarkan sampul dokumennya dengan tangan yang masih sedikit menggeletar. Tetapi berbeza dari semalam di mana dia menghulurkan dokumen kepada orang yang tidak bersedia menerimanya. Di sini, setiap helaian kertas dilihat dengan pandangan untuk mencari jalan bukan mencari alasan untuk menolak. Seorang lagi sukarelawan datang duduk berhampiran anak-anak dengan kertas dan pensel warna, agar mereka ada sesuatu untuk dibuat sementara menunggu. Anak perempuannya perlahan-lahan melukis sebuah rumah di atas kertas, manakala anak bongsunya mula menyusun pensel warna menjadi barisan. Tiada siapa yang melarang, tiada siapa yang memandang kesenyapan kanak-kanak itu sebagai sesuatu yang pelik. Semua orang di dalam bilik itu seolah-olah faham bahwa sesetengah kesakitan tidak diluahkan melalui suara. Apabila proses semakan maklumat bermula, Maryam mendengar perkataan-perkataan yang hampir tidak berani diharapkannya sebelum ini. Temporary shelter, tempat perlindungan sementara, legal advice nasihat guaman, interpreter jurubahasa, dan school support later bantuan sekolah. Kemudian, walaupun semuanya belum pasti, hanya dengan mendengar bahwa ada proses, ada orang yang tahu di mana harus bermula,
dan ada agensi yang sedia membantu menanggung sebahagian beban yang dipikulnya sendirian, sudah membuatkan paru-parunya yang selama ini menguncup tegang mula dapat menarik nafas lebih dalam. Sementara menunggu urusan tempat tinggal sementara, seorang sukarelawan lelaki bertanya kepada Ismail sama ada dia membenarkan gambarnya bersama keluarga Maryam diambil di hadapan teksinya. Dia menjelaskan bahawa jika kisah ini dikongsi dalam rangkaian sukarelawan, mungkin akan ada lebih ramai yang boleh membantu dari segi pakaian, perbelanjaan asas, peralatan sekolah, dan terjemahan. Ismail teragak agak sedikit. Dia bukan seorang yang suka menonjolkan diri dan tidak mahu pertolongannya ini menjadi bahan pujian. Tetapi Maryam memandang wajah anak-anaknya dan mengangguk perlahan. Dia mula faham bahawa kadang-kadang membenarkan dunia melihat kerapuhan diri bukanlah sesuatu yang memalukan jika ia boleh membuka jalan untuk anak-anaknya memulakan hidup baru. Gambar itu sangat ringkas. Ismail berdiri di sebelah teksinya. Maryam mendukung anak bongsunya, dengan dua lagi anaknya berdiri di sisinya. Tiada siapa yang mengatur gaya, tiada slogan besar. Hanya ada keletihan, kesopanan, dan kebenaran yang tidak perlu dihias. Sukarelawan itu menulis kapsiun pendek di bawah gambar, menceritakan tentang seorang ibu yang lari dari perang bersama 3 anaknya, dan seorang pemandu teksi rakyat Malaysia yang membawa mereka pulang ke rumahnya dan bukannya meninggalkan mereka di jalanan. Mesej itu bukan meminta sesiapa untuk melihat Ismail sebagai wira, tetapi sekadar mengajak sesiapa yang masih mempunyai kekuatan untuk sama-sama menghulurkan sedikit lagi bantuan. Beberapa ketika kemudian, sukarelawan wanita yang sama kembali dengan senyuman lembut. Dia memberitahu bahawa ada tempat perlindungan sementara untuk Maryam dan anak-anaknya sekurang-kurangnya untuk sebulan, berserta bantuan awal dari segi dokumen dan susulan undang-undang. Apabila semua maksud itu diterjemahkan, Maryam terdiam seketika, seolah-olah otaknya belum berani mempercayai apa yang baru didengarnya. Dia tidak terus menangis, tetapi matanya perlahan-lahan menjadi merah sebelum dia menundukkan wajahnya dan membiarkan air mata mengalir senyap ke atas belakang tangannya. Ia bukan air mata kerana segalanya telah berakhir dengan indah, kerana hakikatnya masih banyak masalah menanti di hadapan. Suaminya masih tidak diketahui nasibnya, masa depan masih belum terjamin, dokumen masih belum selesai, dan kehidupan baru tidak terbina dalam satu hari. Tetapi apa yang benar-benar berubah ialah, buat pertama kalinya setelah sekian lama, hari esoknya tidak lagi gelap gelita. Ia mungkin masih berkabus, tetapi jauh di hadapan. Sekurang-kurangnya ada cahaya samar untuk dituju. Ismail berdiri tidak jauh dari situ, memerhatikan ibu dan anak-anak itu dengan wajah tenangnya. Dia tidak menunjukkan rasa bangga, tidak juga berkata, "Kan saya dah kata semuanya akan baik-baik saja." Dia hanya berdiri di situ, seperti seorang insan biasa yang telah melakukan apa yang sepatutnya, dan membiarkan hasil kebaikan itu berjalan dengan sendirinya. Dan di dalam bilik kecil pusat bantuan itu, Maryam mula memahami dengan mendalam bahawa kadang-kadang, apa yang menyelamatkan hidup kita tidaklah berbentuk keajaiban atau sesuatu yang hebat. Ia bermula dari satu malam di mana seseorang berkata, "Jom balik rumah saya dulu," dan tidak berpaling dari penderitaan kita. Tempat perlindungan sementara yang diaturkan oleh pusat itu tidaklah mewah. Ia hanyalah sebuah bangunan sederhana dengan bilik-bilik kecil yang kemas, katil 2 tingkat, meja kayu lama, almari besi, kipas dinding, dan sebuah tingkap yang menghadap pagar dan pokok-pokok rendah di luar. Tetapi bagi Maryam, tempat ini lebih berharga daripada semua keselesaan di dunia. Kerana ia adalah ruang di mana tiada siapa yang memandang anak-anaknya sebagai masalah. Tiada siapa yang bertanya dengan pandangan mata, berapa banyak beban yang akan ditimbulkan oleh ibu dan anak-anak ini, dan tiada siapa yang menggunakan kelemahan mereka sebagai alasan untuk menolak. Malam pertama di bilik baru itu, anak-anaknya tidak terus tidur lena. Walaupun lebih selamat, keselamatan bukanlah sesuatu yang boleh dipercayai oleh hati serta-merta, hanya kerana pintu boleh dikunci. Anak bongsunya terjaga 2 kali kerana bunyi pintu bilik sebelah ditutup dengan kuat. Anak perempuannya tergesa-gesa mencari tangan ibunya dalam gelap, seolah-olah mahu memastikan apabila terjaga, semuanya bukan sekadar mimpi. Anak lelakinya pula, walaupun cuba berlagak tabah, masih membuka mata untuk seketika, seolah-olah sedang berjaga dalam diam untuk keluarganya. Maryam berbaring mendengar nafas anak-anaknya dalam gelap dan baru menyedari dengan jelas bahawa peperangan tidak hanya menyakiti mereka di tanah air. Ia turut ikut serta di dalam badan, di dalam reaksi, di dalam kejutan kerana bunyi kuat, di dalam ketakutan bahawa apabila bangun, ibu tidak lagi di sisi atau tiada lagi tempat untuk tidur.
Sesetengah ketakutan tidak hilang apabila kita melintasi sempadan. Ia tertanam di dalam sistem saraf, menjadi bayang-bayang yang ikut mengembara, dan memerlukan masa, kelembutan, dan konsistensi untuk perlahan-lahan meredakannya. Tetapi keesokan paginya, apabila cahaya matahari memenuhi bilik, anak-anaknya mula melihat bahwa kehidupan baru mempunyai rentak yang berbeza dari melarikan diri sepanjang masa. Ada orang memanggil untuk sarapan, ada sukarelawan yang tersenyum, ada ruang kecil untuk kanak-kanak melukis, bermain blok, atau membuka buku cerita. Dan yang paling penting, ada masa untuk bernafas, tanpa perlu tergesa-gesa lari kemana-mana. Hanya dengan perkara-perkara mudah ini, ia mula menjalankan tugasnya secara senyap. Ia mengajar tubuh kanak-kanak itu untuk belajar semula, bahwa tidak semua pagi datang dengan bahaya, dan tidak semua orang yang mendekati akan membawa kerosakan. Anak perempuannya yang pertama menunjukkan perubahan ketara. Dahulu, dia hanya duduk diam dan memeluk anak patungnya erat. Tetapi apabila mempunyai bilik kecil yang boleh dianggap sebagai ruangnya sendiri, mempunyai pensel warna, buku lukisan, dan kanak-kanak lain di pusat itu menghulurkan biskut tanpa banyak soal, dia mula lebih banyak mengangkat muka. Suatu hari, dia melukis sebatang pokok besar dengan sebuah rumah di bawahnya, dan mewarnakan langit dengan warna kuning air, bukan lagi kelabu. Maryam memandang lukisan itu lama, kerana dia teringat bahwa selama beberapa bulan sebelum ini, anaknya hanya menggunakan warna hitam, kelabu, dan merah, seolah-olah tiada warna lain yang tinggal di dalam hatinya. Kembalinya warna kuning dalam lukisan anaknya bukanlah satu perkara kecil. Anak lelakinya juga perlahan-lahan berubah. Dari seorang kanak-kanak yang seolah-olah memikul seluruh dunia, dia mula bertanya soalan-soalan biasa. Hari ini makan apa? Kat sini ada sekolah tak? Kalau saya belajar bahasa Melayu, boleh tak saya baca papan tanda kat luar tu? Soalan-soalan ini mungkin kedengaran biasa, tetapi bagi Maryam, ia sangat indah. Kerana ia bermakna anaknya mula memandang ke hadapan, mula berfikir tentang hari esok, tidak lagi terperangkap dalam usaha untuk terus hidup dari jam ke jam. Anak bongsunya pula berhenti menangis setiap kali ada orang masuk ke dalam bilik dan mula berlari-lari mengejar kanak-kanak lain seperti kanak-kanak kecil biasa. Kadang-kadang bunyi tawanya membuatkan Maryam hampir menangis lagi, kerana dia sudah lupa bagaimana bunyinya tawa seorang anak yang tidak dicemari ketakutan. Bagi Maryam sendiri, berada di pusat bantuan itu tidak menghilangkan beban di hatinya serta-merta. Suaminya masih hilang dalam kesunyian perang. Dia tidak tahu bila berita buruk akan tiba, atau mungkin tidak akan pernah tahu kebenarannya. Sesetengah malam, dia masih terjaga kerana bermimpi tentang rumah lamanya, tingkap yang pecah, dapur yang pernah mesra, bau roti yang pernah dibakarnya bersama anak-anak, dan suara orang yang disayanginya memanggil namanya dari seberang sesuatu yang tidak tercapai. Tetapi perbezaan utamanya ialah, kini apabila dia terjaga, dia tidak lagi sendirian dengan imej-imej itu. Dia mempunyai tempat untuk membasuh muka, ada orang untuk disapa pada waktu pagi, ada kerja-kerja kecil untuk dilakukan, dan ada rentak kehidupan yang cukup untuk membantunya melalui satu hari tanpa hancur. Sukarelawan di pusat itu mula memberikannya tugasan kecil yang mampu dilakukannya. Kadang-kadang melipat pakaian, kadang-kadang menyusun barang-barang derma, kadang-kadang menjaga anak-anak kecil lain seketika. Perkara-perkara ini kelihatan remeh, tetapi bagi Maryam, ia sangat penting. Kerana ia membuatnya merasa bahwa dia bukan sekadar penerima bantuan. Dia masih seorang insan yang mempunyai tangan, tenaga, dan keupayaan untuk memberi kembali sesuatu kepada dunia, walaupun hanya perkara kecil. Dan pada hari seorang sukarelawan mengetahui bahwa dia pernah membuka sebuah kedai jahit kecil dahulu, segalanya di dalam dirinya mula kembali ke tempatnya. Hari itu, seseorang membawa sebuah mesin jahit terpakai dan meletakkannya di bilik aktiviti. Ia bukan mesin baru, warnanya sudah pudar, dan ada sedikit calar di tapaknya. Tetapi apabila Maryam menghulurkan tangan untuk menyentuhnya, jari jemarinya terhenti di situ lebih lama dari yang dijangka, seolah-olah tubuhnya sedang mengingati semula sesuatu yang sudah lama tidak disentuh. Bunyi mesin jahit yang berjalan perlahan buat pertama kalinya membuatnya terdiam seketika. Dia tidak terus menjahit dengan mahir kerana hatinya masih berdebar, fikirannya masih melayang, dan tangannya belum stabil seperti dahulu. Tetapi hanya dengan duduk di hadapan mesin itu, memegang kain, mengukur, dan memotong, sebahagian dari identitinya yang pernah dirampas oleh peperangan perlahan-lahan kembali duduk bersamanya. Ismail dan Aminah tidak hilang begitu sahaja selepas menghantarnya ke pusat itu. Mereka masih datang melawat dari semasa ke semasa. Kadang-kadang membawa buah-buahan dari pasar, kadang-kadang membawa roti dan susu,
kadang-kadang hanya membawa buku lukisan dan pensel warna untuk anak-anak. Kedatangan mereka tidak pernah menunjuk-nunjuk, tidak pernah membuatkan Maryam merasa terhutang budi sehingga sesak nafas. Sebaliknya, setiap kali mereka melangkah masuk, anak-anaknya akan serta-merta menjadi ceria, seperti melihat saudara terdekat. Anak bongsunya akan berlari memeluk kaki Ismail tanpa teragak-agak. Anak perempuannya akan segera menunjukkan lukisan-lukisan barunya kepada Aminah. Anak lelakinya pula mula berani berbual, bertanya tentang teksi, tentang pasar, tentang kehidupan di Kuala Lumpur. Seolah-olah lelaki separuh umur itu bukan lagi sekadar penyelamat satu malam, tetapi telah menjadi jambatan yang menghubungkan anak-anaknya dengan dunia baru yang lebih selamat. Suatu hari, anak perempuannya menghulurkan sekeping kertas lukisan kepada Ismail. Di dalamnya, ada sebuah rumah kecil, sebatang pokok, langit berwarna kuning, dan 5 orang berdiri di hadapan rumah. Maryam, 3 orang anaknya, dan seorang lelaki berbaju kusam berdiri di sisi mereka. Seorang sukarelawan yang duduk berdekatan bertanya sambil tersenyum, "Ini siapa?" Kanak-kanak itu menjawab dalam bahasa Inggris dengan suara yang sangat perlahan tetapi jelas, "Taxi Uncle." Semua orang ketawa kecil, tetapi Ismail terpaksa memalingkan mukanya sedikit. Kerana mungkin bagi seorang pekerja keras biasa yang tidak pernah menganggap dirinya penting, dilukis oleh seorang kanak-kanak yang pernah takut pada seluruh dunia ke dalam gambar yang bertemakan, rumah mungkin mempunyai makna yang terlalu dalam untuk diungkapkan dengan kata-kata. Maryam melihat gambar itu dan hatinya tersentuh. Dia tidak tahu bagaimana untuk berterima kasih secukupnya, kerana apa yang diberikan oleh pasangan suami istri ini kepada anak-anaknya bukan sekadar semangkuk nasi atau satu malam tumpangan, tetapi mereka memberikan satu pengalaman baru agar anak-anaknya ingat bahawa ada orang dewasa di dunia ini yang tidak menyakiti, tidak menipu, dan tidak menolak mereka. Mereka memberikan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada bantuan sementara. Mereka mengembalikan keupayaan untuk mempercayai dunia kepada 3 orang kanak-kanak dan mengembalikan kepercayaan bahawa dirinya masih berharga kepada seorang ibu. Seringkali pada waktu petang, apabila cahaya matahari mula melembut dan anak-anak bermain di ruang tamu pusat itu, Maryam akan duduk memerhatikan pemandangan itu dalam diam. Bunyi tawa yang sayup-sayup, bunyi helaian buku diselak, bunyi mesin jahit yang mula kembali berfungsi, dan bunyi orang biasa bertegur sapa dalam bahasa yang masih belum difahaminya sepenuhnya, tetapi terasa begitu mesra. Dan dia mula memahami kebenaran yang paling dalam tentang semua yang berlaku kepadanya di Malaysia. Belas kasihan tidak memadamkan masa lalu. Ia tidak membuatkan peperangan itu tidak pernah berlaku. Dan ia tidak memperbaiki segalanya menjadi seperti sedia kala. Tetapi belas kasihan melakukan satu perkara yang tidak kurang hebatnya. Ia menghentikan kegelapan daripada diwariskan ke generasi seterusnya. Ia membantu 3 orang kanak-kanak agar tidak membesar dengan kesimpulan bahawa dunia ini tidak lagi mempunyai ruang untuk kelembutan. Dan ia membantu seorang ibu untuk berani bernafas semula tanpa merasa bahawa harapan adalah sesuatu yang memalukan. Itulah makna sebenar apa yang telah diberikan oleh Ismail, Aminah dan orang-orang di sekeliling mereka. Bukan sekadar membantu untuk terus hidup, tetapi membantu agar hati yang telah retak masih berani percaya bahawa kehidupan baru wajar dimulakan sekali lagi. Dan mungkin, pengajaran paling dalam dari kisah ini ialah dunia ini tidak berubah kerana orang-orang hebat semata-mata. Seringkali, ia berubah kerana beberapa orang biasa sanggup berkongsi nasi, tempat tidur, masa dan kemanusiaan mereka pada hari di mana orang lain tidak mempunyai apa-apa lagi. Beberapa bulan selepas malam itu, kehidupan Maryam dan ketiga-tiga anaknya mungkin masih belum sempurna, tetapi akhirnya ia mula mempunyai arah. Anak-anaknya mempunyai tempat tidur yang selamat, makanan yang cukup, perkataan baru untuk dipelajari, dan gelak tawa yang kembali menyelinap dalam setiap hari mereka. Maryam pula duduk di hadapan mesin jahitnya dengan pandangan mata yang tidak lagi kosong seperti hari pertama. Dia masih mempunyai luka, masih mempunyai rindu, dan masih mempunyai soalan-soalan yang tidak pernah dijawab oleh dunia, tetapi dia tidak lagi tenggelam dalam kegelapan itu sendirian. Pada suatu hari dalam satu majelis kecil yang dianjurkan oleh pusat itu untuk mengucapkan terima kasih kepada para penderma dan sukarelawan, Ismail dan Aminah duduk diam di kalangan orang ramai, seperti biasa. Maryam bangun berdiri, menggenggam sekeping kertas dengan erat, sebelum berkata dengan suara yang bergetar, "Pada hari saya tiba di negara ini, saya bukan sahaja takut akan kemiskinan atau ketiadaan rumah. Saya takut manusia sudah tidak lagi mempunyai hati untuk satu sama lain. Tetapi seorang pemandu teksi biasa dan istrinya telah membuatkan anak-anak saya tidur tanpa menangis pada malam pertama.
dan itu bukan sekadar memberi tempat tumpangan, itu adalah mengembalikan semula kepercayaan kepada hati seorang ibu. Seluruh dewan senyap, seolah-olah semua orang sedang mendengar perkara yang sama di dalam hati mereka. Belas kasihan mungkin tidak menghentikan peperangan, tidak juga memperbaiki seluruh dunia. Tetapi belas kasihan membantu agar dunia tidak hancur lebih teruk lagi. Dan kadang-kadang, orang yang mengubah seluruh hidup seseorang bukanlah wira di dalam berita, tetapi hanyalah seorang insan biasa yang memilih untuk tidak berpaling daripada penderitaan orang lain,